lukisan dalam bab seni halus. Okey, skop pembelajaran kita adalah untuk mengenal pasti pelbagai jenis-jenis alat, bahan. Itu tak ada masalah. Cuma sekarang ni kita nak pastikan sama ada objektif kita tu tercapai ataupun tak dalam tajuk lukisan ni untuk pelajar boleh lukis dan mengimajinasi satu perkara yang betul-betul real, macam nak buat lukisan yang hidup. Tapi masalah sekarang ni kebanyakan yang kita dah pergi ke sekolah, ramai pelajar yang tak boleh nak berimajinasi dalam bentuk yang real. Contoh, kita suruh dia orang lukis katak. Tapi katak tu macam mana? Nak lukis katak pisang ke, katak yang warna hijau tu kan? Kita tak tahu. Jadinya ada pendapat yang mengatakan supaya kita bawa benda yang original letak kat dalam kelas. Relevan ke kita nak bawa katak letak kat sini je? Relevan tak? Okey, pada pendapat saudari, teknik yang macam mana yang kita perlu lakukan? Kalau saya boleh beri cadangan dan idea, macam kalau topik lukisan kita ambil tajuk pemandangan, betul? Ada gambar pokok ke apa. Jadi student kita dalam kelas tu tadi dia tak dapat gambarkan keadaan sebenar pokok tu. Apa kata kita bawa student-student kita keluar kelas, macam dekat padang ke, kita kumpulkan dia dan kita aplikasi seni kita pokok tu dalam keadaan sebenar. Maksudnya kita sketch, kita structure pokok tu bukan dalam kelas. Kita bawa pelajar kita keluar kelas. Maksudnya kita inovasikan sebenarnya budak kita mungkin dalam kelas je kan. Kita freekan main budak ni dalam ruang yang sebenar. Maksudnya pelajar tak perlu berimajinasi lah. Imajinasi sambil membantu keadaan yang sebenar. Contoh nak lukis pokok, tengok pokok dan lukis. Maksudnya dia punya idea tu tak duduk dalam kelas sahaja. Dia boleh merasai keadaan sebenar kan, orang kata alam semula jadi. Kan pendidikan seni menghargai alam sekitar. Kita selalu duduk dalam kelas tu kan, dalam bengkel mungkin budak sempit, sekali kita bawa keluar. Saya bersetuju lah dengan pandangan saudari tadi. Kita bawa budak, kita letak dekat satu tempat yang lapang. Contohnya macam kita letak di padang. Okey, di padang ada pokok, ada pemandangan, kita boleh tengok ada persekitaran yang lain, bangunan-bangunan. Macam contoh tadi nak belajar, nak lukis pemandangan. Okey, pemandangan pokok. Pokok kan kita boleh tengok pokok di luar dengan pokok yang kita tunjuk di dalam kelas, gambaran dia berbeza dari segi warna, dari segi pencahayaan. Selain tu mungkin murid dia di luar dia punya idea makin mencorak-corak. Dia tak rasa macam terkongkong. Lepas tu dia punya pemikiran dia tak terhad. Mungkin dia boleh olahkan balik pokok tu. Mungkin pokok ada berbagai-bagai jenis pokok. Pokok ada berbagai warna. Bila kena pantulan cahaya daripada atas ke bawah, macam mana pandangan dia. Okay, saya setujulah pandangan saudari tadi. Okey, Assalamualaikum. Bagi pendapat saya lah, saya kurang bersetuju bila kita bawa pelajar-pelajar ni keluar kelas. Atas alasan sebabnya kita kena tahu sebab pelajar-pelajar ni mempunyai pelbagai kerenak. Jadi andai kata kita bawa pelajar keluar daripada kelas, kita kena tahu macam mana nak kita bagi dia tahu macam mana kita nak disiplin pelajar-pelajar tu. Sebab pelajar-pelajar ni dia mempunyai pelbagai attitude jadi kena faham kalau kita nak benda tu realiti. Kita boleh suruh dia orang ingat balik ataupun kita dapatkan balik lukisan-lukisan yang sebenar, yang hasil-hasil karya tokoh-tokoh. Jadi daripada situ dia orang akan dapat macam mana nak mengaplikasikan apa yang kita nak, apa yang cikgu suruh buat. Okey. Pada pendapat saudari tadi kan, cakap kita bawa keluar pergi ke padang supaya dia orang merasakan satu yang realiti. Dia tengok contoh lukis bunga, nampak bunga tu dengan warna yang realistik. Tapi sesuai ke bagi semua jenis macam saudari sebut tadi, karenah pelajar semua tu sesuai ke? Lagi satu, adakah dengan cara tu memang akan memberikan satu impak yang baik? Contohnya, tak semua pelajar dapat tengok satu benda yang real kemudian boleh lukis. Perlukan imajinasi juga. Macam mana nak lukis macam kelopak bunga ada 5.
Adakah kelompok tu dia lukis akan betul-betul jadi dalam bentuk 3D ke? Apa pendapat saudari? Okey, pada pendapat saya pula kelas kita mempunyai pelbagai attitude. Ada kelas pandai, sederhana dan lemah. Jadi kita boleh pilih kelas yang pandai ni tadi, dia mengikut arahan. Okey, kita ambil kelas yang pandai ni, kita beri peraturan pada dia, kita bagi tahu macam mana keadaan ruang sebenar dan peraturan-peraturan disiplin. Pelajar pandai ni tadi dia mendengar kata betul. Jadi kita ambil pelajar yang sesuai sahajalah. Kalau yang lemah tadi kita gunakan kaedah lain. Mungkin dari segi kita bawa dalam bengkel kita ke pameran kita tunjuk gambar-gambar pokok tu tadi. Kita pilih pelajar kita tadi. Bagi saya kalau kita buat pemilihan pelajar agak kurang tepat sebab secara generalnya kita akan mengajar pelajar-pelajar ni mengikut apa yang ikut aras pelajar lah. Tapi tak sebagusnya lah kalau kita buat pelajar, memilih pelajar ini, pelajar kelas A boleh keluar kelas, yang kelas hujung-hujung tak boleh keluar kelas. Seandainya kita buat macam tu, mana kita akan jadi seorang guru yang pilih kasih. Kita akan rasa macam kita bias pada pelajar-pelajar. Apa kita bias, so pelajar yang lain akan terasa. Kelas yang hujung tu pasti akan terasa dengan cikgu. Sebab kenapa budak kelas yang pandai cikgu buat keluar? Kenapa kelas saya kan? Jadi itu akan timbul satu masalah yang kita perlu menjawab dengan pelajar-pelajar. Saya rasa kan kedua-dua ni ada betul dan ada tidak Macam contoh kan macam kelas hujung, kita bagi saya sepatutnya kelas hujung ni bawa keluar, bagi mereka keluar. Selain kita mengajar, kita juga boleh mendidik ataupun memperbaiki akhlak diorang. Macam contoh kan kalau dalam kelas kelas hujung ni kan pendekatan dia kena berbeza. Itu kan asyik kita nak mengajar di dalam kelas je. Mereka mesti tak dapat terima perhatian sepenuhnya kan. Kalau sekali-sekala kita bawa mereka pergi keluar, kita buat satu suasana yang baru, pendekatan yang baru. Mereka mungkin lebih bersemangat dan juga yang kelas pandai tu kan, mereka boleh sesuaikan diri. Okey, tak semestinya mereka di dalam kelas ataupun di luar kelas. Benda tu saya rasa lah kita sebagai cikgu kena sentiasa bawa satu situasi yang baru. Lepas tu pendekatan yang pelbagai. Okay, kalau macam tu maknanya kedua-dua kelas ni tak kira lah kelas yang pandai ke kelas yang hujung, cikgu akan bawa keluar lah untuk belajar mengekspresikan. Kalau benda tu nak buat pemandangan, kita buat secara real kan, bawa pelajar tu tengok macam sebagai gambaran. Tak lama dalam kita ada kredit masa dalam 80 minit tu, kita ambil 80 minit tu kita just tunjukkan sahaja. Jangan sampai habis masa tu. Bagi saya memang tak sesuai. Sebab apa? Bila pelajar keluar kelas, dia akan berbagai masalah yang saya macam pengalaman saya bawa pelajar keluar. Pelajar akan lari sana, pergi sana, tinting, pergi ke tempat lain. Dia ada alasan dia tersendiri tau untuk melarikan diri daripada buat kerja. Kita akan bagi. Okey, itu sebabnya kita sebagai cikgu kena mainkan satu peranan yang penting. Kita mainkan peranan pada kita pandai uruskan masa daripada kita nak bawa ke trip daripada kelas, kita nak pindahkan ke contoh ke padang ataupun ke taman, itu pengurusan masa. Yang kedua, kita kena tahu nak kawal pelajar kita macam mana. Okey, daripada segi kawalan pelajar, ini bukan masalah pada kawalan pelajar sebenarnya, tapi attitude pelajar itu sendiri yang kita kena faham. Sebab dalam kelas-kelas yang kita akan ajar akan pelbagai masalah dan akan pelbagai pelajar yang kita akan jumpa. Jadi pelajar-pelajar ni memang bila kita tak cakap kita nak keluar kelas, dia akan seronok, dia akan suka. Dia memang sangat suka belajar keluar kelas sebab dia tak mahu duduk kelas sebenarnya. Itu yang kita tahu. Cadangan ni kita ada pro dan kontra je lah. Jadi ada negatif, ada positif. Jadi positifnya di sini kita nak cara kaedah pengajaran lama kita tukar kepada yang baru. Okey, negatifnya di sini dari segi disiplin, betul? Jadi di sini kita berbincang bagaimana kita nak menginovasikan cara pengajaran kita sahaja. Idea-idea kita. Okey, nampaknya perbincangan kita terlalu hangat. Okey, bagi nak mengumpulkan apa yang kita pelajari, apa yang kita bincangkan hari ini, sama ada sesuai ataupun tak teknik-teknik baru tu ataupun inovasi yang baru kita guna tu, silalah saudari simpulkan apa yang kita
ada perkatakan pada hari ini? Okay, bagi saya kalau macam Cik Dina cakap tadi kan, kalau kita nak bawa pelajar keluar kelas macam tadi tu, eloknya kelas yang atas lah kot. Kalau macam kelas bawah kan dia nakal sikit kan, jadi kita kena tengok situasi pelajar kita juga. Okey. Secara keseluruhannya, apa-apa inovasi atau perubahan yang kita akan buat, Tengok macam situasi. berdasarkan ikut situasi. Ada yang tak inafikan. Ada setiap inovasi yang kita buat tu mesti ada yang tak sesuai, mesti ada yang boleh digunakan pakai. Kemudian ada golongan yang setuju, ada golongan yang tidak setuju. Jadi sebarang inovasi ataupun perubahan yang kita buat tu tak semestinya akan berjaya. Betul tak? Tapi ada kalau tak berjaya pun mesti ada golongan yang akan ikut kan. Tapi mungkin bukan dari segi dari segi secara menyeluruh, secara yang berubah tak semestinya akan diikuti. Okey.